Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Azrul Nizam. Untuk penonton yang kali pertama menonton di channel Cikgu, boleh tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan terhadap video-video yang dihasilkan oleh Cikgu. Dalam masa yang sama, jangan lupa like dan share channel Cikgu ini kepada semua kawan-kawan kerana maklumat-maklumat ataupun video-video yang dihasilkan oleh Cikgu ini banyak berkaitan tentang subjek pendidikan moral yang akan membantu semua anak-anak menjawab soalan peperiksaan SPM dengan baik nanti. Untuk hari ini, Cikgu akan berkongsi sedikit panduan untuk menjawab soalan pendidikan moral. Jadi panduan ini boleh digunakan oleh semua anak-anak sebagai persediaan sebelum menghadapi peperiksaan SPM nanti. Untuk hari ini, Cikgu fokuskan tentang apakah persediaan yang perlu buat oleh pelajar-pelajar sebelum menduduki peperiksaan. Dan sebenarnya persediaan ini sangat membantu pelajar untuk menjawab SPM nanti. Jadi persediaan ini merupakan video ketiga yang Cikgu hasilkan berkaitan tentang bagaimana untuk menjawab dengan baik semasa peperiksaan SPM nanti. Okey, kita jom kan video ketiga ni. Jom kita sama-sama belajar dan Cikgu berkongsilah sedikit ilmu yang ada kat Cikgu supaya ia dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar-pelajar atau semua calon-calon yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Okey, jadi fokus Cikgu ialah tentang apa yang perlu dikuasai. Jadi sebelum kita mengetahui apa yang perlu dikuasai, calon-calon atau semua anak-anak murid perlu mengetahui apakah format pentaksiran SPM, apa yang akan disoal, macam mana soalan dia. Selepas mengetahui format tersebut, Cikgu akan berbincang tentang isi-isi ataupun maklumat-maklumat penting yang perlu dikuasai di dalam bidang 5 yang bertajuk insan bermoral. Untuk video akan datang, Cikgu akan berkongsi pula tentang bidang 6 dan bidang 7. Bagi pendidikan moral SPM, kita hanya ada 3 bidang sahaja, iaitu bidang 5, 6 dan 7, di mana setiap bidang ini di mana jumlah bagi setiap unit dalam ketiga-tiga bidang ini adalah sebanyak 12 unit. Okey, jom sama-sama kita belajar bersama-sama. Kita lihat terlebih dahulu tentang apa yang akan disoal di dalam SPM 2021. Yang pertama, kita melihat apakah jenis instrumen. Instrumen yang akan disoal ataupun diuji adalah ujian bertulis. Maksudnya tiada ujian bertutur, tiada ujian lisan, tiada ujian lisan dan tiada ujian mendengar seperti mana bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Jadi apabila kita hanya ada ujian bertulis sahaja, jadi ia membawa maksud untuk SPM bermula pentaksiran SPM 2021, kita hanya ada satu kertas sahaja, tak ada kertas 2, kertas 3. Jadi kod kertas adalah 1225/1 sahaja. Nampak macam mudah kan satu kertas, tetapi ia sangat bahaya kerana jika awak tak menguasai kesemua instrumen atau semua kaedah penyoalan di dalam pendidikan moral ini, awak tidak boleh menguasai ataupun awak tidak mampu menjawab soalan tersebut dengan baik, dan seterusnya menyebabkan grade awak tak dapatlah yang terbaik.
Yang kedua, kita tengok jenis item. Apakah jenis item yang akan disoal? Jenis item yang akan disoal adalah soalan berbentuk subjektif. Jadi di sini soalan moral semua subjektif, tak ada soalan objektif. Apa itu soalan subjektif? Soalan, dia tanya soalan, lepas tu jawapan. Soalan berdasarkan situasi, jawab berdasarkan kehendak soalan. Jadi tak ada jawapan ABC, tak ada isi tempat kosong, tak ada mismatch, kan, miss and match, tak ada padankan dan sebagainya. Semua soalan adalah soalan subjektif sahaja. Macam mana soalan subjektif ini soal? Jadi anak-anak boleh tengok di dalam video saya sebelum ini, bagaimanakah cara penyoalan soalan-soalan subjektif ini. Soalan subjektif ini adalah dalam bentuk respon terhad dan respon terbuka. Apa maksud respon terhad? Maksudnya jawapan itu sahaja yang betul. Apa maksud respon terbuka? Pelbagai jawapan boleh betul. Yang penting jawapan adalah berdasarkan nilai-nilai murni di dalam pendidikan moral, dan jawapan adalah berbentuk jawapan yang positif, tak boleh jawapan yang negatif. Itu yang kita maksudkan. Apa itu jawapan positif dan apa itu jawapan negatif. Yang ketiga, berapakah bilangan soalan? Bilangan soalan, sebelum kita mengetahui bilangan soalan, kita semua calon dah perlu mengetahui bahawa di dalam pendidikan moral kita ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Apa beza dia? Bahagian A ada soalan subjektif, soalan sukto, subjektif sukto. Bahagian B dan C adalah soalan subjektif esei. Jadi bila kita sebut sukto dan esei, ia membawa maksud soalan A adalah lebih pendek berbanding soalan B dan C. Walau bagaimanapun, markah bagi setiap soalan A adalah 10 markah bagi setiap soalan. Jadi soalan bahagian A akan ditanya sebanyak 5 soalan. 1 soalan 10 markah, 5 soalan 50 markah, dan calon perlu menjawab semua soalan di dalam bahagian A ini. Soalan diambil daripada mana? Soalan diambil berdasarkan semua bidang yang terdapat di dalam di SKP Pendidikan Moral tingkatan 4 dan 5, iaitu bidang 5 sehingga ke bidang 7. Soalan bahagian B adalah soalan esei. Esei pendek. Esei pendek iaitu akan disoal sebanyak 2 soalan sahaja. Dengan 1 soalan 10 markah. Walau bagaimanapun, calon hanya menjawab 1 soalan daripada 2 soalan sahaja. Tidak perlu menjawab kesemua soalan. Kerana apa? Kerana lebih baik kita fokuskan 1 soalan sahaja supaya markah yang kita dapat semaksimum mungkin. Walaupun calon jawab 2 soalan, markah tersebut takkan ditambahlah. Contoh bahagian A 8, bahagian B 5. Jadi markah yang dapat adalah 13. Tu awak nampak 13. Tetapi oleh kerana kehendak soalan, awak perlu menjawab 1 soalan sahaja daripada 2 soalan. Jadi lebih baik awak fokus kepada 1 soalan sahaja, menjawab semaksimum mungkin. Dan bahagian C, kita ada 2 soalan juga. Walau bagaimanapun, bagi soalan C kita ada 40 markah, iaitu 1 soalan 20 markah. Jadi kat sini pemberat bagi bahagian C adalah sangat besarlah, kerana dia membawa 40% daripada keseluruhan markah di dalam peperiksaan SPM. Jadi apabila 40%, calon perlu menjawab kesemua soalan-soalan yang berada di dalam bahagian C ini. Yang kelima, yang keempat, kita tengok jumlah markah. Jumlah markah bagi pendidikan moral adalah 100 markah. Soalan bahagian A 50 markah, soalan bahagian B 10 markah, soalan bahagian C 40 markah. Jadi perlu alert lah, macam mana nak dapat A+, ikut
ikut pemberat di sekolah, A plus mesti 90 markah ke atas, A 80 ke 89, A minus 70 ke 79 dan seterusnya. Jadi di sekolah pelajar dapat A pun susah kan. Jadi macam itulah di dalam SPM nak dapat A plus pun susah lah, walaupun markah adalah 90 ke atas. Kadang-kadang pelajar saya sendiri selalu berkata, cikgu, lebih susah moral ni daripada admat. Kenapa? Nak dapat A susah, admat senang lagi dapat A. Jadi kat situ pun dapat mengingatkan semua pelajar lah bahawa jangan belajar main-main pendidikan moral. Kerana ada juga pelajar yang dapat A plus dalam admat tetapi moral tak dapat A. Rugi kan? Kenapa? Kerana tak bersungguh-sungguh lah sewaktu belajar, tak menjawab mengikut format pentaksiran, tidak menghabiskan pembacaan ataupun semua isi kandungan yang terdapat dalam DSKP pendidikan moral ini. Tempoh ujian masa untuk menjawab bagi kesemua soalan ini adalah 2 jam 30 minit dan dicadangkan bagi bahagian A, calon memperuntukkan 50 minit, bahagian B 20 minit dan bahagian C 80 minit. Kenapa bahagian C panjang dan B ni panjang masa dicadangkan ni? Kerana bahagian B dan bahagian C ialah soalan esei. Jadi soalan esei perlu masa yang panjang, perlu lebih banyak berfikir, perlu lebih banyak menulis, perlu lebih panjang huraiannya agar markah yang didapat itu semaksimum yang mungkin. Jadi itu kenapa calon-calon perlu memperuntukkan masa yang lebih untuk menjawab bahagian B dan bahagian C ini. Macam mana soalan diambil daripada mana? Cakupan konteks pentaksiran SPM adalah berdasarkan DSKP pendidikan moral tingkatan 4 dan 5. Jadi DSKP ni perlu anak-anak ataupun perlu calon-calon kuasailah, perlu tengok apa yang ada dalam DSKP ni agar tidak tertinggal mana-mana standard pembelajaran dan standard kandungan yang perlu dikuasai oleh semua calon-calon sebelum menghadapi peperiksaan SPM nanti. Okey, berdasarkan kepentingan ini daripada lembaga peperiksaan, daripada cakupan konteks yang diambil daripada DSKP pendidikan moral tingkatan 4 dan 5. Jadi hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang apa standard pembelajaran yang terdapat di tingkatan 4 dan 5 untuk bidang 5 sahaja. Kenapa saya perlu kongsikan dan tekankan? Kerana semua soalan adalah berdasarkan DSKP. Jadi kalau calon-calon tidak menguasai DSKP, bagaimana calon-calon boleh menjawab peperiksaan? Kerana dikuatiri jika kita tak tahu apa yang ada dalam DSKP, dikuatiri calon akan tertinggal 1, 2, 3 mana daripada standard pembelajaran yang telah ditekankan di dalam DSKP tersebut. Okay, kita lihat bidang kelima, unit pertama. Ada berapa unit dalam pendidikan moral ni? Ada berapa bidang? Kita ada 3 bidang. Bidang 5, bidang 6 dan bidang 7. Fokus saya hari ini adalah bidang 5 iaitu insan bermoral. Dalam bidang 5 ada berapa unit? Nanti saya bagi jawapan di akhir video saya ini. Jadi kita tengok bidang 5 yang pertama. Untuk unit pertama di dalam pendidikan moral tingkatan 4-5, unit yang pertama bagi tingkatan 4, tajuk kita adalah norma masyarakat. Unit kita yang pertama adalah norma masyarakat. Jadi dalam norma masyarakat, apa yang perlu standard pembelajaran yang ditekankan? Yang pertama, maksud norma masyarakat. Yang kedua, contoh norma masyarakat. Yang ketiga, kepentingan amalan norma masyarakat dalam kehidupan harian. Yang keempat, kesan pengabaian norma masyarakat dalam kehidupan harian. Dan yang terakhir, perasaan apabila mematuhi norma masyarakat. Cikgu, saya tak faham cikgu apa yang maksudkan tentang norma masyarakat. Jangan risau, dekat sini cikgu tak terangkan pun norma masyarakat tu apa. Jadi kat mana cikgu saya nak dapat? Scroll balik video-video cikgu, cari tajuk norma
masyarakat. Jadi dekat situ calon-calon boleh memahamilah tentang apakah yang dimaksudkan dengan norma masyarakat ini. Jadi semua tajuk ini, semua standard pembelajaran ini saya dah terangkan dalam video saya. Sebelum ini boleh cari, jangan risau. Jika tertinggal, boleh bertanya kepada kawan-kawan, boleh bertanya pada cikgu anda masing-masing, dan boleh juga masih tak faham, boleh juga berjumpa saya, kontaklah saya, insya-Allah saya boleh membantu. Yang kedua, dan yang terakhir, yang keenam, amalan norma masyarakat dalam kehidupan harian. Jadi setiap unit kita ada 6 standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar. Jadi mana tahu soalan dia tanya, bagaimanakah anda sebagai jiran tetangga hendak mengamalkan norma masyarakat? Bagaimana? Jadi bila bagaimana tu, itu adalah standard pembelajaran yang ke-6, 1.6. Jadi bagaimana tu nanti kita buat perbincangan pada kelas-kelas akan datang. Dan jika ni boleh juga tanya cikgu awak, kerana saya percaya semua cikgu akan berusaha dengan baik bagi membantu calonnya menjawab soalan peperiksaan. Yang kedua, norma masyarakat global. Jika tingkatan 4, kita tekankan kepada masyarakat Malaysia. Tapi apabila kita tingkatan 5, kita tekankan kepada masyarakat global. Ada perbezaannya. Jadi ada perbezaan standard pembelajaran yang perlu juga dikuasai oleh setiap pelajar. Yang pertama, memberikan maksud norma masyarakat global. Apa itu global? Apa itu Malaysia? Jadi boleh bagikanlah maksud. Yang kedua, menjelaskan contoh norma masyarakat global. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan amalan norma masyarakat global. Yang keempat, meramalkan kesan pengabaian norma masyarakat global. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan norma masyarakat global. Dan yang terakhir, mengamalkan sikap menghormati norma masyarakat global dalam kehidupan harian. Jadi apa beza dia tingkatan yang 5 ni? Tingkatan 4 dia lebih menekankan kepada masyarakat Malaysia, tetapi di tingkatan 5 dia menekankan kita sebagai rakyat Malaysia yang bernorma, yang mempunyai etika yang bagus, supaya kita mampu menjadi contoh bagi masyarakat luar ataupun masyarakat global ini. Okey, itu unit yang pertama. Unit yang kedua, ia menekankan tentang tingkatan 4, individu berperibadian mulia. Macam mana dikatakan individu itu berperibadian mulia? Jadi sebelum nak tengok individu itu berperibadian mulia, kita perlu melihat apakah ciri-ciri individu yang berperibadian mulia. Macam mana dikatakan individu itu mulia? Individu itu berperibadian mulia. Suka membohong ke? Suka mencuri ke? Jadi jawapannya ada kat mana? Ada dalam diri awak. Dan kalau masih confused, boleh cari nota-nota cikgu di dalam YouTube cikgu. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa subscribe channel-channel cikgu dan share kepada semua kawan-kawan masing-masing. Yang kedua, contoh cara mempraktikkan kepribadian mulia. Yang ketiga, kepentingan mempunyai kepribadian mulia. Yang keempat, banding beza kepribadian mulia dengan bukan kepribadian mulia. Yang kelima, perasaan apabila mengamalkan kepribadian mulia dalam kehidupan harian. Dan yang terakhir, mengamalkan kepribadian mulia dalam kehidupan harian. Itu tingkatan 4. Di tingkatan 5, kita menekankan tentang individu lokal. Tadi individu berpribadian mulia. Jadi apabila kita berpribadian mulia, kita akan menjadi individu yang global. Apa maksud global? Iaitu global dan lokal. Kita bertaraf antarabangsa, tetapi dalam jiwa kita menyayangi Malaysia, dengan harapan kita mampu menaikkan nama Malaysia di mata dunia ini. Yang pertama, menjelaskan ciri-ciri individu lokal. Macam mana dikatakan individu lokal? Tadi kita di tingkatan 4 kita menjelaskan tentang ciri-ciri individu berperibadian mulia. Tapi di tingkatan 5, pelajar-pelajar perlu menguasai apakah ciri-ciri individu lokal. Yang kedua,
mengenal pasti sikap individu yang global. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan menjadi individu global. Yang keempat, meramalkan kesan sekiranya individu tidak bersikap global. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila bertindak sebagai individu global. Dan yang keenam, mengamalkan sikap individu global dalam kehidupan harian. Jadi ini adalah 6 standard pembelajaran. Di dalam 4 ada 6, dalam 5 ada 6, 12 kesemuanya yang perlu ditekankan atau perlu diambil tahu, diambil pot kan, kalau belum nak cakap sekarang. Kita perlu ngepot benda-benda gini supaya kita boleh jawab SPM nanti dengan sangat baik. Okay, kita tengok unit yang ketiga. Prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam membuat keputusan. Okay. Jadi yang pertama, perlu mengetahui contoh-contoh prinsip keadilan dan contoh-contoh prinsip keprihatinan dalam membuat keputusan. Apa yang dimaksudkan tentang keadilan? Apa yang dimaksudkan tentang prinsip keprihatinan ni? Bagaimana kita nak membuat suatu keputusan berdasarkan prinsip keprihatinan dan keadilan dengan justifikasi kita. Yang kedua, prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam membuat keputusan. Yang ketiga, kepentingan membuat keputusan antara prinsip keadilan dan keprihatinan berdasarkan situasi. Yang keempat, keutamaan antara prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam membuat pertimbangan. Yang kelima, perasaan apabila membuat keputusan berasaskan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Dan yang terakhir, tindakan yang wajar berdasarkan prinsip keadilan dan keprihatinan dalam kehidupan harian. Jadi ini senang cakap, mana yang lebih penting? Adakah prinsip keadilan lebih penting ataupun prinsip keprihatinan yang lebih penting apabila kita membuat keputusan? Jadi apabila kita membuat pilihan sama ada prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan ini, kita perlu mempunyai justifikasi ataupun sebab kenapa kita memilih prinsip-prinsip tersebut. Di tingkatan 5, kita menekankan ataupun di SKP menekankan tentang dan pelajar-pelajar perlu mengetahui tentang kerohanian membentuk individu moral. Jadi maksudnya setiap pelajar perlu mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan sebaik mungkin. Tujuan dia supaya apa? Supaya kita menjadi insan yang lebih bermoral. Kerana daripada segi kita mengamalkan ajaran agama kita, dia mampu menjadikan kita sebagai insan yang bermoral. Tak kira lah agama apa yang dianuti Islam. Macam saya penganut agama Islam dan awak calon apa ni? Ada Kristian, ada Buddha, ada Sunni ada Sikh dan animisme dan sebagainya. Jadi tak kira apa-apa agama kita perlu amalkan dengan sebaik mungkin agar kita menjadi insan yang bermoral. Jadi dalam tajuk ini kita perlu menyenaraikan ciri-ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Yang kedua, menjelaskan cara meningkatkan nilai kerohanian. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu bermoral. Yang keempat, meramalkan implikasi pengabaian nilai kerohanian dalam diri individu. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila menghayati nilai kerohanian. Dan yang terakhir, mengamalkan nilai kerohanian dalam kehidupan harian. Dan unit yang terakhir yang akan cikgu bincangkan pada hari ini ialah unit keempat. Ini yang paling digemari oleh semua pelajar, diminati oleh semua pelajar, berkaitan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Nampak? Nak guna mesti beretika. Jangan sembrono je ataupun ikut suka hati awak je. Bila suka hati awak tu maksudnya awak menggunakan perkara internet ini kepada perkara yang tidak elok. Jadi perkara tak elok tu banyak. Jadi perlu elakkan kerana kita adalah insan yang bermoral. Nak jadi insan bermoral mesti gunakan teknologi maklumat dan komunikasi ini secara beretika. Yang pertama, standard pembelajaran kita tentang etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang kedua, kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika.
Yang ketiga, cara penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Yang keempat, kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Yang kelima, perasaan apabila menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dalam kehidupan harian. Tatan 4. Tatan 5, penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan manusia. Jadi maksudnya bila kita sebut tentang demi kesejahteraan manusia, jadi dia lebih kepada masyarakat global. Seperti mana saya tekankan sebelum ni, di Tatan 4 kita punya pembelajaran lebih kepada membentuk jati diri rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Jadi jati diri rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, insan bermoral yang bertanggungjawab, rakyat Malaysia yang mempunyai moral. Jadi kita mampu membentuk ataupun mampu menunjukkan contoh kepada masyarakat di luar sana. Okey, yang pertama, menyenaraikan contoh sumber dan maklumat. Okey, ini sedikit typo ni, tertinggal. Okey, nanti saya betulkan. Menyenaraikan contoh sumber dan maklumat yang sahih demi kesejahteraan sejagat. Mengenal pasti tata cara menggunakan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Yang ketiga, menghuraikan penggunaan sumber dan penyebaran maklumat dan yang menggugat kesejahteraan sejagat. Yang keempat, mencerahkan implikasi penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menjejaskan kesejahteraan sejagat. Yang kelima, mengeksplorasikan perasaan apabila menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat dalam kehidupan harian demi kesejahteraan sejagat. Dan yang terakhir, menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat dalam kehidupan harian demi kesejahteraan sejagat. Jadi ini 6 standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar-pelajar. Campur Tatan 4 ada 12. Jadi kita ada 4 unit yang terdapat di dalam bidang 5 ini. Jadi perlu kuasai semua standard pembelajaran yang terdapat dalam setiap unit ini. Semoga penerangan saya ini dapat membantu anak-anak membuat flashback atau membuat ulang kaji apabila ulang kaji lah sebelum kita menduduki peperiksaan SPM ini. Semoga penerangan saya ini mampu memberi manfaat dan meningkatkan kembali ingatan pelajar terhadap apa yang telah dipelajarilah pada sebelum ini. Semoga penerangan saya ini membantulah semua anak-anak dan kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Doakan saya terus sihat agar terus dapat berkongsi semua maklumat-maklumat yang berguna dan kita semua terus duduk di rumah agar kita dapat menghapuskan wabak COVID-19 ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.